اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syurarana. Allahumma hawwin alaina masa'ibad dunya wa raddina biqada'ika wa qadarika wa tawallana fid dunya wal akhirah fa innaka khairul mutawallin ya rabbal alamin. Fa amma ba'd. Yang berusaha seluruh ahli jawatan kuasa takbir EJK Surau Tahfiz Ad-Diniyah daripada pengurusi kanda saya Tuan Haji Zulkifli, Tuan Mudir Ustaz Faizal, Tuan Imam Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Najah, Wakil Muslimat, Wakil Pemuda, hadirin dan hadirat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Sementara menunggu adik-adik, anak-anak hufaz yang mungkin dalam perjalanan turun untuk membelik buku kitab mereka masing-masing pada muka surat yang berikutnya. Jadi kita jemaah yang dewasa ini tidak ada kitab, datuk terkial-kial. Anak-anak yang baru datang dia berkitab. Jadi anda mulakan dulu kerana lambat sangat. Anak-anak hafiz sekalian, sebulan yang lalu kita belajar berkaitan dengan sebab, punca ataupun faktor berlakunya masalah sosial di kalangan remaja bersebabkan berpuncakan yang pertama kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Muka surat 130. Al-faqrul ladzi yukhayyimu ba'dul buyut. Punca masalah ekonomi. Sebab apa berlaku masalah di luar sana itu? Mereka tak nak jadi begitu. Anak-anak daripada masalah gejala sosial ni, A contohnya arak, Z zina, D dadah, A rempit. Semua kalau disusun atur A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu ada masalah. Kalau tak terlibat dengan dadah, terlibat dengan rempit. Jadi punca-punca ini salah satunya al-faqrul ladzi yukhayyimu ba'dul buyut, kemiskinan. Al-faqru, kefakiran, kepapaan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Punca apa dia? Punca masalah ekonomi ataupun masalah keuangan, masalah miskin yang telah kita kupas. Ada kawan-kawan lain tengah bersiap ke atas. Betul-betul kita muka surat 133 kan? Bulan lepas muka surat 1 131 ni gambaran talak yang boleh menimbulkan kemiskinan. Betul lah. Diabsahkan oleh adik-adik yang lain. Disahkan. Kalau anta salah, anda denda anta.
Okey, punca yang pertama tadi, kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah telah kita kupas muka surat 130. Kemudian an-naza' wasyaqaq bainal aba' wal ummahat, perselisihan dan pergaduhan antara ibu bapa, masalah broken family, masalah ayah ibu suka bergaduh depan anak, kadang-kadang dipukulnya, kadang-kadang ditarik rambutnya, dihentak-hentak kepalanya, ditengking, dimaki. Jadinya anak tadi membesar dalam suasana ibu ayah suka bergaduh, dia akan memberi impak kesan psikologi dan jiwa kepada anak-anak. Mungkin anak itu beranggapan lelaki ni boleh buat begitu pada orang perempuan, ataupun dia beranggapan memang perempuan bini memang layak dilayan begitu, ataupun dia berdendam dengan ayah dia yang selalu pukul, teking, maki, hamun mak dia ini. Dia berdendam, besar nanti dia pula nak pukul ayah dia. Ini dari sudut psikologi anak-anak. Kalau dia membesar dalam keadaan itu, antaranya punca pergaduhan, perselisihan dan juga perbalahan ibu dan ayah. Dan dalam kitab kita itu hanya hurai sikit dan Ustaz tambah bagaimana supaya rumah kita ini tidak selalu bergaduh, bertelagah. Walaupun disebut antara gejala yang boleh menyebabkan penyelewengan anak-anak ialah perselisihan yang terus-menerus dan kesungutan yang tidak terbatas. Jadi problemnya iaitulah kesungutan yang tidak terbatas. Banyak bersungut. Kalau misal kata sekali-sekala saja bersungut, sekali saja itu berselisih, itu kadang-kadang seronok juga. Sebab hidup ini kan ada masa-masa manis. Kalau manis saja hidup tu tak seronok juga. Nanti kecil manis potong jari. Kaki lah kalau manis sangat. Kalau masam saja pun tak elok juga. Masin saja, lalu tinggi. Jadi hidup ini ada rempah ratusnya, ada manis, ada masam, ada masin, ada damai sepanjang tahun, damai 2-3 tahun, kadang-kadang bergelora. Bergelora maknanya problem sebentar. Dan ketika masalah itu ada orang pujuk. Kenapa? Kerana dia dimarah ataupun dia buat-buat merajuk. Ada suami dia hantar flower, bunga dekat pejabat, pohon maaf atas yang berlaku. Jadi sweet lah hidup ini kan. Jadi kalau statik begitu saja, tak seronok juga. Jadi yang problemnya ialah persisian yang terus menerus, non-stop gaduh-gaduh-gaduh. Itu tak elok. Dan telah kita belajar bagaimana tips ataupun petua supaya rumah tangga kita penuh dengan saadah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sakinah. Yang tak ada dalam kitab, tapi antara yang diajar dalam kitab Al-Lu'lu' lil Mu'min, bagaimana untuk kita menggamit rahmat Allah, bagaimana untuk kita meraih kasih sayang Allah dalam keluarga, di peranan suaminya, peranan isteri, peranan anak-anaknya. Antaranya langkah-langkah untuk kita meraih rumah tangga kita supaya sakinah, supaya tenang. Jadi baiti jannati, rumahku syurgaku. Di antaranya terangilah rumah dengan bacaan Al-Quran. Cuba tengok rumah kita tu, kita ada 3-4 orang anak. Ni masuk anak yang ke-7 lah, ataupun anak yang ke-10 lah. Asyik hot aja, panas je rumah ni. Tak tenang je. Duduk kat warung tenang. Duduk kat kafe tenang. Kat pejabat tenang. Balik kat rumah tak tenang. Mungkin berpunca daripada rumah kita lama dia tak baca Quran. So dia cadangkan supaya terangilah rumah dengan bacaan Al-Quran. Sungguh rumah akan terasa luas. Bukan luas betul, terasa luas oleh penghuninya. Didatangi oleh malaikat, dijauhi oleh syaitan, dan membanjiri pula kebaikan di dalamnya. Ada 4. Sebaliknya, rumah akan terasa sempit, didatangi oleh syaitan, dijauhi oleh malaikat, dan langsung tidak ada kebaikan di dalam rumah itu. Jadi 4 lawan 4 ini. Hujung hadis Nabi kata, jika tidak dibacakan Al-Quran. So, terangilah rumah kita dengan shine ataupun sinaran Al-Quran. Bukan penuh dengan maksiat rumah kita. Antara lain, jadikanlah rumah sebagai tempat memperbanyakkan solat sunat. Sampai kita solat fardu berjemaah di surau tahfiz ini, bagi suami ataupun ayah, jangan lupa di rumah hidupkan, jadikan tempat memperbanyakkan solat sunat. Allah sebut dalam surah Yunus, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa basyiril mu'minin, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang.
Wa aqimus salah, serta dirikanlah sembahyang di dalam rumah itu. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Ada 1001 solat yang boleh kita solat di rumah. Bagi lelaki kita solat berjemaah di masjid afdal. Tapi mak dia, isteri kita, ada anak perempuan kat rumah, solatlah berjemaah. Kalau ada tuan dan juga puan, anak perempuan, anak lelaki, ada ibu, sekala-sekala anak lelaki jadi imam, mak dia jadi makmum, kakak adik dia jadi makmum. Budaya tu. Kalau tidak berjemaah pun solat sunat. Kan ada solat duha, kan ada solat taubat, kan ada solat tahajud, kan macam-macam solat. Jadi kalau rumah tempat kita memperbanyakkan solat. Kalau kita solat berjemaah di rumah sama ahli keluarga, kita dah budayakan bukan daripada anak 7-8, daripada mula kahwin lagi. Dan daripada mula kahwin dia budayakan. Mustahil rasanya suami tadi ditampar oleh isteri. Ada kes. Biasanya suami tampar isteri. Ni suami dia tampar di isteri. Bini dia nampak tak laki dia. Ditengking, dimaki, dihamun, hilang hormat dan appreciate. Sebab mungkin kita tidak bimbing dia ke arah iaitulah mutadayyinah, cara beragama sikit. Rumah tadi, kalaulah di sana, lepas daripada kita bimbing dia, kita jadi imam, kita baca doa, lepas daripada baca doa, mesti dia bersalam dengan kita. Tapi kalau kita tak ajar, tak bersalam dia. Mesti kita kucup dahi dia, doa untuk dia. Kan? Setiap hari ni kalau kita buat begitu, rasanya mustahil itulah seorang isteri tadi derhaka ataupun emak tadi sanggup tengking ayah pada anak-anak. Kalau dibudayakan begitu. Tapi kita tidak membudayakan begitu. Solat berjemaah di rumah tak ada. Yang ada sama-sama. Bukan sama-sama solat berjemaah, sama-sama karaoke. Sama-sama pergi clubbing. Sama-sama pergi tengok konsert Datuk Rosa di Istana Budaya. Sama-sama dengan laki bini anak-anak pergi tengok konsert Coldplay. Bagaimana nak wujud? Itulah baiti jannati. Antara lain apa dia? Teknik untuk menjadikan rumah kita penuh dengan saadah bahagia, jadikan rumah tempat kita berkasih sayang kerana Allah. Nabi kata seandainya seorang suami memandang muka isterinya dengan penuh kasih sayang, Allah akan pandang muka suami isteri dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seandainya seorang suami memegang tangan isterinya dengan penuh kasih sayang, gugur dosa-dosa kecil daripada celah jari jemarinya. Dan kita duk pandang bukan pandang muka isteri, dan pandang muka anak ni dengan penuh kasih sayang. Kita doa macam mana? Kita doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqin, jadikanlah bagi orang yang bertakwa jadi imam ni. Anak-anak kita jadi imam. Sebelum tu kita kata qurrata a'yun, supaya sejuk mata memandang. Kita tengok muka anak-anak rasa salju, rasa damai, tengok muka isteri. Kenapa? Kerana kita pandang dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kebencian, kemarahan dan juga kebengisan. Itu di antara tips-tips petua yang diajar. Biasakanlah apabila kita masuk rumah dengan memberi salam. Biarkanlah rumah sebagai madrasah. Madrasah tidak mestinya ada kelas tauhid, akidah, usuluddin, falsafah, sirah, tarbiyah, tajwid. Madrasah kan tidaklah seumpama begitu. Tapi darasakan belajar. Anak ni mudarrisun tahu. Mudarrisun ni guru yang mengajar kat sekolah. Sama dengan Ustaz Zaki. Ustaz Zaki SK Kelanggit lagi kan. Ustaz Yusri SMK Taman Malawati. Mungkin banyak pendidik-pendidik guru kat sini yang mengajar. Mudarrisun guru kan. Kamu darisun belajar. Kita belajar di madrasah. Madrasah itu sekolah. Macam sekolah Ustaz dia panggil Madrasah Sanawiyah Wataniyah Taman Malawati Bigombak. Sekolah menengah kebangsaan Taman Malawati. Madrasah Sanawiyah
wataniyah tamamulati. Kalau Ustaz Zaki mungkin madrasah ibtidaiyah Kelanggit. Madrasah sekolah. Daripada darasah, madrasah, mudarrisun, kamu darisun. Sampai Nabi kata, tidak berkumpul satu kaum, satu puak di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Ini contoh tahfiz. Di surau ke, di madrasah ke, di jamik ke, di musalla ke, di masjid ke. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu. Lalu mereka tadarus. So kalau kita baca ayat kat rumah, kemudian kita ajar. Kita tadarus, bukan sekadar kita baca, isteri kita dengar, anak kita dengar tadarus, satu family di sampai tadarus dekat dengan surau, bahkan kita hurai ayat tu sikit. Nah, kita mengajar. Sebab itu kena ada ilmu. Seorang suami, Umar kata, tafaqahu, belajarlah fiqh, belajar syariat. Qabla ni before. Kalau ba'da after. Qabla tusawwadu, sebelum kamu jadi ketua. Kena bekalan ilmu tu ada. Walaupun bukan sekolah Arab. Sebab kita nak memimpin isteri kita, anak kita. Ya sepatutnya kita kena ajar anak-anak Quran. Itu tanggungjawab ayah. Ajar bini kita kalau tak pandai, tanggungjawab kita tahu. Betulkan tajwid dia, Fatihah dia, kunut dia, tahiyat dia. Duk kalau kita sendiri Iqra 2 pun tak lulus, bagaimana kita nak ajar dia? Tanggungjawab kita ayyu'allihumul Quran, ajar dia Quran sebagai contoh. Nah, jadi kalaulah kita duduk di rumah ada madrasah, makna madrasah ni jadikan rumah tu ada majlis ilmu lah. Ada majlis baca hadis ke sikit. Tidak semestinya kuliah macam ni. Lepas pada solat tu kita baca Abi nak pesan pada anak-anak Abi. Kalau papa-papa lah. Kalau ayah lah. Ayah nak pesan pada anak-anak ayah. Atau abang nak pesan pada isteri abang ni. Supaya jaga ketika pergi bekerja anak-anak perempuan. Apa ni ayah. Isteri yang ayah sayang ataupun yang saya sayang ini. Jaga betul-betul aurat. Pakaian itu jangan ketat sangat. Kita pesan dia. Jadi dia pun tahu. Yang ayah dia tekankan tentang aurat. Ketika kerja, jangan pula sampai lambat sembahyang. Ni kena pandai lah sikit. Baca aqimus salat wa atuz zakah. Kalau baca tentang aurat. Jadi kita hidupkan budaya, jadikan rumah sebagai madrasah, artinya adalah majlis ilmu, di samping jadikanlah suasana rumah sebagai mesra tetamu. Semuanya ini boleh rujuk kepada kitab Al-Lu'lu' lil Mu'min untuk solusi penyelesaian bagi perselisihan dan pergaduhan di antara ibu ayah yang rumah kita selalu bertelagah dan juga bergaduh. Itu di antara petua yang diajar oleh alim ulama. Ini tak ada dalam kitab kita tapi Ustaz top up. Yang ketiga, gambaran-gambaran talak yang boleh menimbulkan kemiskinan. Punca yang ketiga selain daripada perselisihan pergaduhan ialah masalah penceraian. Suami isteri tadi bergaduh saja tak bercerai. Yang ni sampai berpisah, maka dia memberi kesan secara tidak langsung kepada anak. Pengarang menyatakan antara gejala-gejala penting lagi yang boleh menyebabkan penyelewengan anak-anak ialah gambaran-gambaran talak dan apa yang berlaku sesudah daripada kemelaratan dan keterlantaran yang mengikutinya pula dengan pertengkaran dan perpecahan. Nama apa adik? Aiman. Aiman yang katanya muka surat 131 ni. Tolong kawan-kawan lain sahkan betul ataupun Aiman tersilap. Betul? Maknanya huraian itu kan? Punca berlakunya gambaran-gambaran talak yang boleh menimbulkan kemiskinan. Ustaz tak kupas detail lagi kan? Okey. Kitab Arab dia tulis, kitab Arab ni apa dia? Ini Ustaz bawa 2 versi. Kitab kamu tu bahasa Melayu lah. Okay, sebab kamu orang Melayu. Arab ni, kitab ni macam ni Tarbiyatul Aulad fi Islam. Punca ini disebut halatut talab wa ma yushibuha min faqrin. Halatut talab diterjemahkan gambaran-gambaran talak. Situasi fenomena ataupun kes-kes talak. Wa ma yushibuha min faqrin, yang boleh menimbulkan iaitulah kemiskinan. Lalu dihurai macam tadilah, antara gejala-gejala penting yang boleh menyebabkan penyelewengan anak-anak. Apa makna penyelewengan anak-anak? Saya tanya ni anak-anak, apa maksud di situ buku kita tengok muka surat 131? Apa maksud penyelewengan anak-anak? Bawah sekali.
Jawab, salah tak apa. Sebab kita belajar daripada kesalahan dan kesilapan. Siapa tahu penyelewengan anak-anak? Ya abang. Antara gejala-gejala penting yang boleh menyebabkan penyelewengan anak-anak. Apa dia penyelewengan anak-anak tu? Penyesalan. Jauh makna penyelewengan dengan penyesalan. Apa makna penyelewengan kat sini? Apa dia? Kehilangan barang-barang talak. Apa maksud dia tu? Kamu tengok buku dek. Ni bukan langsung tak baca, ni macam baru nak belajar. Kan tajuk kita penyelewengan anak-anak. Sebab berlaku penyelewengan anak-anak yang Ustaz kupas panjang dah. Penyelewengan anak-anak yang dimaksudkan gejala sosial lah. Masalah sosial lah. Kes-kes remaja lah. Kan dia sebut ni sebab-sebab penyelewengan anak-anak. Selewing talak, selewing penyesalan, apa benda ni? Jadi dia ulang baliklah kat sini kan. Antara gejala-gejala penting menyebabkan penyelewengan anak-anak. Perkataan asalnya gejala sosial, selewing, tahu selewing. Sepatut dia straight, tiba-tiba dia selewing sana, selewing sini, dia tidak lurus. Patut pergi sekolah, dia pergi ponting, kan? Jadi salah, jalan yang salah. Jadi masukkan antara gejala-gejala menyebabkan penyelewengan anak-anak, iaitulah problem anak-anak, gejala sosial anak-anak, kes-kesnya ialah gambaran-gambaran talak, iaitulah sebab talak. Talak benda penceraian, perpisahan suami dan isteri melibatkan impak pada kamu, bukan isteri kamu, mak kamu dengan ayah kamu, dia bercerai, kita panggil talak. Abghadul halal indallah at-talak. Nabi kata semurka-murka perkara halal di sisi Allah, walaupun dia halal. Ada dalam hukum syarak, ada dalam surah An-Nisa, ada talak ba'in, ada talak raj'i. Talak lepas begitu dia boleh rajuk balik dalam tempoh iddah. Ada dalam hukum, tapi Allah tak suka. Abghadu ini semurka-murka, semurih-murih. Kelantan panggil murih, kamu panggil marah, semarah-marah. Al-halal, perkara tu halal, memang boleh kita talakkan isteri, tapi Allah tak suka. Sebab kita kahwin untuk sampai ke syurga. Kahwin hikmah dia mengembang biak keturunan manusia. Sunnah Nabi, dapat pahala. Kita kahwin ini adalah sebahagian antara sunnah Nabi, dapat pahala tahu. Bukan ibadat saja. Dalam agama kan ada 4. Namanya ibadat, namanya muamalat, namanya jinayat. Salah satu munakahat, nikah kahwin. Allah suruh kita bernikah kahwin. Tapi bila bercerai, syaitan tepuk tangan. Dia suka supaya bergaduh, supaya bercerai. Sedangkan malaikat suruh kita berdamai. Allah suruh kita bersatu, jangan bergaduh. Begitu juga dalam keluarga, jangan bercerai. Walaupun ada dalam hukum, ada hukum cerai. Abghadul halal indallah at-talaq. Semurka-murka perkara halal di sisi Allah ialah talak. So hikmah perkahwinan. Yang ni pula dia kata menyebabkan masalah anak ialah gambaran-gambaran talak. Gambaran tu maknanya sebab-sebab talak, perselisihan, pergaduhan suami isteri menyebabkan mereka berpisah, ibu ayah, maka secara tak langsung menjadi punca yang ketiga yang akan kita kupas, kes cerai. Dan apa yang berlaku sesudah itu dari kemelaratan dan keterlantaran. Bahasa diterjemahlah oleh Syekh Ahmad Smaid. Kalau diterjemahkan daripada bahasa Arab yang asal, wa minal awamilil asasiyyati allati tuaddi ghaliban ila inhiraril walad halatut talaq wa ma yushibuha min tashradil wadiya'il wa ma yaqubha. Apa yang memberi akibat daripada bercerai tadi, min tashattutun wa firaqin, daripada perpisahan. Memang suami isteri berpisah, mak ayah selesai, tapi anak tak selesai. Kita kata susah sangat, kita bercerai je lah, kita berpisah. Sebab dia ikut emosi. Ayah pun nak berpisah, mak pun nak bercerai. Tapi selepas daripada itu ayah mula termenung. Suami tadilah. Sebab biasa kalau ada isteri, breakfast, lunch, dinner, isteri masak. Abang rasa nak makan nasi ayam. Okey bang. Abang rasa nak nasi lemak. Okey bang. Ada isteri yang sediakan. Dia sudi rumah. Bukan sekadar nak makan roti, nak buat apa saja dalam bab makan.
Bab pakaian, abang nak kot ini, blazer ni, jubah ini, baju ni, gosok. Dia gosok bukan selah, 2-3 helai. Dia siapkan apa saja. Tapi, dah bini tak ada. Bukan sekadar Khamis malam Jumaat. Ni abang, dia tengok cicak je lah. Kelipah. Orang ada bini. Kau tahu Khamis malam Jumaat. Ni pun faham juga budak-budak tak kahwin. Hak kahwin lagi lah. Bukan sekadar jimat tak dapat, semua tak dapat. Mula penyesalan. Kenapa? Kerana sudah tidak ada pasangan. Bini pun sama. Dulu ego sangat nak berpisah. Tapi bila berpisah, susahnya hidup jadi J ni. J tahu? Status J. Benar? Pandai janda. Teruna atau janda. Antara lagu. Darah lah macam-macam dia menyanyi kan. Jadi dapat status J tu. Bukan sekadar dia payah pergi kat kedai. Nak buh pam minyak pun tak pandai. Sebab dulu suami yang buat. Kereta tu selalu penuh, full. Dia tak pandai pun nak masuk minyak dalam tangki kereta. Semua diuruskan oleh suami. Suami bawa balik rezeki, bawa makan minum. Begitu juga pergi ke mana-mana drive. Kalau pergi nak beli gas pun, suami dia pikul atau beli kad. Sekarang pikul sendiri ya. Lelaki tak ada. Baru terasa, harga seorang suami, harga seorang isteri. Dulu kata, kita cerai, selesai masalah. Rupanya dia pun bermasalah, isteri pun bermasalah, anak lagi masalah. Dulu ada ayah hantar kat sekolah. Sekarang siapa nak hantar? Mak nak pergi kerja. Sebab rumah sewa kena bayar. Bil air, bil api kena bayar. Kan? Kena pula jenis suami, walaupun dia berpisah, dia lepas begitu saja, tak bagi nafkah. Sepatutnya dia jaga anak, uruskan rumah. Sekarang ni suami tak ada, ataupun ayah tak ada, dia kena buat kerja. Maka terabailah sepatutnya dia ajar Quran. Sepatutnya dia masak. Sehari 2 okey. Akhir sekali dia mula jauh. Mula tak pergi sekolah. Mula tak buat homework. Mula ponting. Mula merempit. Maka kronologi masalah ini akan berlerik-lerik sampai yang bawa masalah tadi bukan pada keluarga dia. Bukan kepada ibu ayah saja, bahkan kepada kampung setempat. Sebab dia punya masalah berjangkit dengan masalah kawan. Berjangkit, akhir sekali masalah di Selayang. Ingatkan masalah Selayang aja, rupanya masalah Gombok dekat. Ingatkan Gombok aja, rupanya masalah jauh ni Puchong Perdana, di Petaling, di Kuala Langat, Hulu Langat, Kuala Selangor, di Sepang. Ingatkan 10 di daerah Gombok aja ada masalah gejala sosial anak-anak remaja. Rupanya Nun jauh di Negeri Sembilan, di Melaka, di Kuala Lumpur. Ingatkan di Pantai Barat, Pantai Timur pun sama juga. Ingatkan negeri ini saja, di Pantai Timur ada juga. Kalau tak ada merempit, tak ada isap penigam, ataupun tak isap daun ketum, masalah lain pula. Ingatkan di Malaysia aja. Rupanya bukan di Asia saja, sampai Nun jauh di Eropah. Jadi masalah dunia. Jadi masalah anak, masalah remaja jadi masalah keluarga, jadi masalah komuniti ataupun masyarakat, kemudian jadi masalah negeri, jadi masalah negara, lantas menjadi masalah negara. Pening kerajaan. Fikir kenapa? Kena sediakan untuk dia duduk, kurung dalam sana, bagi makan, ada warden, ada cikgu. Kenapa? Kalau tak jaga dia bolos daripada pusat senenti tadi. Contoh, itu baru kes pusat senenti. Kalau tak silap ada 28 rasanya pusat senenti di Malaysia. 2 ada pusat senenti untuk yang perempuan. Jadi masalah negara. Padahal seorang aja isap dada. Rupanya hulu, hilir taman, lorong sana. Akhir jadi masalah komuniti. Akhir sekali menjadi beban kepada negeri. Bahkan negara. Bukan dia isap dada saja. Dia tak dapat satu tiup tu dia kena supply. Untuk satu hari mungkin RM50. So duit tak dapat. Dia curi ya. Curi tabur masjid. Curi selipar tu imam. Selipar mahal lah. Curi itu ini berlaku kes curi. Jadi macam-macam hal. Sehingga ada kes mak derak ini, dia kelar leher mak dia. Putuh leher mak dia. Kenapa? Ada punya pasal. Dia sembelih mak dia dengan parang. Putuh. Kenapa? Otak-otak dia dah rosak. Kena ganja. Kena heroin, morfin, syabu, abjon, ais baby, macam-macam jenis derak dada. Jadi masalah pada negara. Masalah-masalah kecil. Asalnya naik basikal. Budak-budak sekolah kena naik basikal.
Ada kes basikal lajak dulu kan. Basikal lajak. Dia pakat naik, dia modify sikit, brake tak ada. Budak-budak sekolah rendah ya. 4-5 orang. Naik ikut jalan. Akhir sekali masuk DV. Digelis, dek trailer ke, dek lori ke. Akhir sekali, bukan masalah budak tu. Bukan masalah keluarga. Dah masuk berita. Jadi masalah negara. Ustaz nak susun ni masalah ni kecil aja. Tapi dia menjadi virus, menjadi bebanan, bukan negara, dunia sekalipun. Daripada A sampai Z. A masalah arak. Kamu semua ada minum arak? Siapa minum arak angkat tangan. Senyum je Aiman. Kau jangan minum arak di dunia Aiman. Kalau kau nak minum, tunggu masuk syurga. Ya Allah sediakan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah-bawahnya anhar, sungai-sungai. Bukan satu gelas whisky, Carlsberg, Tiger, khamar, dah. Bukan satu gelas kamu nak minum. Satu sungai daripada arak. Anharun min khamri, sungai-sungai daripada arak. Satu galen kamu nak minum pun tak apa. Syarat di dunia jangan minum arak. Kalau dah kamu minum di dunia dia jenis kaki botol, kaki betina, kaki arak, kaki tipu, kaki kencing, kaki judi, tak dapatlah duduk dalam syurga yang segala-galanya ada. Boleh faham maksud Ustaz? Jadi di dunia kita tak boleh minum arak, dosa besar. Fajtanibu, hendaklah kamu menjauhi. Antara dosa besarnya zina. Seronok kan? Seronok tapi dosa besar. Orang kaya dia boleh bayar aja. 2,000 satu malam boleh bayar. Ya, pelacur dia boleh bayar di dunia. Maka dia tak dapat bidadari di hari akhirat. Kerana itu kerja-kerja ahli neraka. So tak ada minum arak Confirm Okey, bagus. Saya tanya. Kalau ada juga pula tahfiz, tak tahulah kan. Budak sekolah, ni suasana sekolah. Ustaz bukan cerita jauh ni. Bukan cerita jauh sekolah di UK, England dah. Di sekitar kita. Di sekitar kita Tuan Haji. Tapi tak nak sebut sekolah lah. Sebelum dia masuk pekarangan sekolah, dia minum minuman keras. Mudah je dapat sekarang. 7-Eleven tu ada. Dia boleh minum arak, minuman keras tu. Boleh dalam taman aja. Sebab itu ada orang protes kenapa jual minuman keras sedangkan kawasan tu kawasan Melayu. Kawasan Melayu, sekolah. Akhir sekali tak menang juga. Tak menang juga. Itu pentingnya kuasa. Kalau kuasa atas tu dia cenderung ke arah macam-macam, kita pun jadi susah. Nak azan pun payah. Satu negeri nak azan pun payah. Subuh sebagai contoh. Itu kuasa terpenting. Hadirin dan juga hadirat. Anak-anak sebut tadi, sebelum dia masuk kawasan sekolah, dia pergi 7-Eleven minum. RM8 pun ada. Yang botol hijau, dia tulis Tiger. Berapa ringgit dia? Kalau dia tahu, ada pengalaman lah. Jangan pula kamu masuk peti dan saya dia tulis dah minuman keras, dia buat gelap tu, kamu ambil juga. Kena tahu dia. Anda nak bagi tahu mudah sangat nak dapat. Kenapa? Boleh jual di 7-Eleven. Sebab itu, hukum arak ini haram. Allah sebut dalam Quran, dalam hadis. Tapi apabila kuasa penentu, dia ada dua hukum. Bila dia diharam, bila jadi halal. Sedangkan arak itu haram. Innamal khamru haram. Sesungguhnya khamar itu haram. Khamar itu minum arak itu haram. Tapi kita seolah-olah jadi dua. Bila jadi halal, bila jadi haram. Dua. Dia bergantung kepada lesen. Kalau permis itu jual minuman keras, ada lesen, halal lah. Boleh jual. Secara tak langsung. Jadi yang memberi lesen siapa dia? Tuan tak kena tanya ni. Yang kedua, tempat itu tak ada lesen, maka pemuat kasut boleh tangkap. Jadi yang menentukan boleh jual arak ataupun tak jual arak, tak ada lesennya. Sedangkan ada lesen ke, tak ada lesen, hukumnya haram. Waktu arak zaman Islam, sebelum itu belum diharamkan. Sebab hukum ini dia bukan turun secara total sekaligus begitu saja. Nabi balik daripada Gua Hira, dia suruh semayang, puasa, zakat, haji, jangan minum arak, jangan berzina. Tidak. Dia mengambil tempoh yang panjang penurunan ini step by step. Sampai 23 tahun lah. Kenapa? Kerana mana mungkin Nabi balik-balik daripada Gua Hira tu, suruh kamu bersunat. Suruh kamu buat akikah.
suruh kamu haji, puasa tak. Maka semayang mula-mula pun bil ghuduwi wal asal. Begitu pada waktu pagi, waktu petang, senja saja. Sebelum Isra' dan Mi'raj. Bab-bab ibadat ditekankan bab akidah dahulu. Apabila dah kenal Allah, Tuhan Allah, maka bab ibadat. Ibadat pun bukan sekaligus. Sama juga haram. Dulu mereka minum arak ini sebagai minuman rutin biasa. Ada satu kisah sahabat, apabila dia minum arak, ni bersemayang, dan ketika dia semayang dia tak jumpa ayat. Sebab dia mabuk. Surah Al-Kafirun. Dia baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abidun ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala. Kalau gaya hak mabuk anda tak pandai hajuklah. Moga anda tak pernah mabuk kecuali mabuk cinta dulu. Mabuk cinta dengan ustazah. Ini bukan mabuk haram. Tapi nak bagi tahunya, cuba kamu imagine, kamu pandai buat orang baca Quran mabuk. Baca madrak begitu. Tapi tak jumpa lakum dinukum waliyadi sebab dia mabuk. Lalu turun ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Apabila turun pengharaman arak, sahabat memecahkan tempayan-tempayan arak di bumi Yasrib sampai basah tanah bumi Yasrib. Mereka tak fikir pasal keuntungan cukai arak. Kita letak cukai dulu. Kita letak ekonomi dulu. Agama halal haram nombor 2. Tuan-tuan, yang menentukan boleh ke tak boleh jualan tadi arak, lesen dilulus ataupun tidak, adalah kuasa. Nabi duduk di Mekah tak ada kuasa. Tak ada terbentuk negara Islam. 2-3 hari lagi kita hijrah. Ma'al hijrah. Hari Rabu, ustaz tak pergi sekolah. Kamu pun mungkin balik kot. Ma'al hijrah. Betul? Awal Muharram. Betul ke dik? Balik macam bela je. Ni kita dah berapa? Zulhijjah. Habis Zulhijjah, bulan empunya haji. Dan habis ni, orang haji pun dah mula balik. Lepas Zulqa'dah, Zulhijjah kan? Lepas Zulhijjah, Muharram lah. Kita nak sambut awal Muharram, cuti tahu. Hari Rabu. Esok usah sekolah, hari Rabu cuti lah. Si ada kuliah subuh jemputan, sempena cuti awal Muharram, ma'al hijrah. Ini cerita pasal hijrah lah. Nabi duduk di Mekah 53 tahun. Nabi hijrahkan, Nabi terima wahyu 40 tahun. Nabi duduk di Mekah berdakwah 13 tahun. Lepas tu Nabi pergi ke Yasrib kan. Umur Nabi 53 tahun. Tapi tak ada kuasa, tak ada negara yang boleh didaulatkan hukum halal haram, kerana tidak ada kerajaan. So Nabi pun diarah oleh Allah bentuk kerajaan, bina negara Islam. Dan Nabi bina negara Islam Yasrib bukan 53 tahun. Hanya 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Yang tuan-tuan kata 10 tahun. Lepas itu Nabi diwafatkan. Sempurna sudah ada negara Islam. Nabi boleh balik, buka balik Mekah dalam Fatu Mekah. Penting bentuk negara Islam. Dan cara kita sekarang melalui 12 hari bulan. 12 hari bulan nanti. Tunggai tanggungjawab. Di peringkat DUN. Bukan kempen ni. Tuan-tuan pun dah tahu semua kan. Bubar dah DUN. Jadi tuan-tuan ada hak memilih. Pastikan hadirin dan juga hadirat, kita pilih sebagaimana ilmu yang kita tahu. Bukan asabiyah kepada fanatik tanpa berpandukan agama. Dia ada value. Value ni nilai pahala dan dosa. Ana sebut satu saja. Ridha bil maksiati maksiatan. Kita redha dengan maksiat yang berlaku, kita juga dikira buat maksiat. Cuba kaitkan dengan arak. Kita tak redha, kita tak suka arak. Tapi tang kita pilih, kita tolak tepi. Padahal yang menentukan lesen tadi boleh tak boleh penguasa. Dan kuasa itu kita yang berkuasa memilih siapa memimpin. Kalau pemimpin itu dia tak nak arak, tak nak judi, tak nak Linkin Park, Scorpion, tak nak Coldplay, tak nak,
maka tuan dan juga puan jadilah negara tadi insya-Allah baldatun tayyibatun walaupun. Tapi kalaunya semua nak, semua boleh, serba halal dan serba boleh, sebab Malaysia boleh. Jadi boleh. Moga-moga fahamlah. Hak-hak kat belakang tu buat-buat faham ajalah. Ni adik pun sampai satu masa kamu 18 tahun kan. Jadi kita kena pilih. So pilih ketika itu adik, dia adalah tanggungjawab kamu. Kalau kamu ada agama, bukan mainan, kerana dia merupakan satu kefarduan, kewajipan. Kalau dekat sana bentuk negara Islam mungkin melalui senjata. Negara-negara berperang, dia nak tegak negara Islam. Kita hanya melalui sebatang, bukan pistol, tapi panel yang kamu boleh menentukan. Kalau dalam isu arak tadi, dia boleh lulus ataupun tak lulus, lesen bergantung kepada pemerintah yang sekular kah, yang minat kah, yang tak minat kepada amal makruf nahi munkar. Moga-moga kamu faham untuk pencerahan kita semua. Ustaz yang sebut, kalau kita tak buat maksiat, arak tu maksiat, tapi kita reda dengan maksiat yang berlaku, kita juga dikira pelaku maksiat secara tidak langsung, kerana kita menyokong dengan satu kertas undi. Hadirin sidang Jumaat sekalian, cerita pasal arak tadi. Nabi tak tunggu, sahabat tak tunggu apabila Allah haramkan arak, lalu dia kata kita tunggulah. Tunggu merdeka. Tunggu masyarakat majmuk. Tunggu 100 tahun. Tunggu cukup kelengkapan, cukup ilmu, cukup kepakaran. Nabi tak tunggu. Tunggu hayat pada waktu yang sama, sahabat memecahkan tempayan arak yang mereka simpan. Kamu tahu arak ni bukan RM8, bukan RM18, bukan RM80, bukan RM800. Ada satu botol arak, nilai dia RM80,000. Cuba kamu google. Ya Allah, mahalnya. Bergantung kepada jenis, kualiti yang dia simpan lama. Sampai mereka tak fikir dah, rugi ke tak rugi, mahal ke tak mahal. Kita fikir ekonomi dulu. Cukai daripada pendapatan arak, kamu tengok sebanyak mana. Cukai daripada sigaret ataupun rokok saja banyak mana. So apabila kita letakkan halal haram nombor 2, duit nombor 1, jadi sebagaimana yang terjadi. Anak-anak, kita cerita pasal apa ni? Cerita tentang zaman Nabi, iaitulah berkaitan dengan hukum apabila ada sahabat yang dia baca Quran lepas pada minum arak, maka dia tersasul kerana dia mabuk, sampai turun ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabus salah, jangan kamu hampiri solat. Tak payahlah semayang dalam keadaan kamu mabuk. Dan Allah pun mengharamkan arak sampai sekarang lah. Dan haramnya arak bukan bergantung kepada ada lesen ataupun tak ada lesen. Ada lesen, kalau tak ada lesen, haram. Jangan jadi boleh jual seolah-olah halal. Kenapa? Kerana ada lesen. Tak boleh jual seolah-olahnya jadi halal. Kenapa? Jadi haram. Tak ada lesen. Ada lesen, kita ada lesen, arak kekal haram. Sampai apabila diprotes oleh penduduk komuniti setempat, tak boleh buat apa. Kenapa? Kebebasan dia jual, iaitulah walaupun kawasan majoritinya adalah Malay Muslim, tapi ada seorang dua Cina, jadi dia kata nak bekalkan untuk orang boleh minuman keras. Akhir sekali, anak kita pun sebelum masuk kawasan sekolah, pergi 7-Eleven minum Tiger tadi. Ini contoh isu lah. Anda nak sebut betapa adik-adik, iaitulah terpengaruh tadi. Okey, kamu tak ada terlibat arak. A arak. Lepas A apa dia? B. B apa saja kamu sebut B. Yang negatif. B. Apa dia? B judi. Buli. Buli. Bagus. Buli. Kes buli. Sampai mati ni. Sekolah menengah agama dia diampangan. Kes buli. Bukan sekadar ditularkan macam-macam. Kita boleh fikir ke tak abang? Dia boleh ke asrama, dia tarik kaki budak tu, dia tendang dekat dengan kemaluan itu, dia pijak, dia belasah tanpa rasa kesian. Bahkan dia seronok pula. Kalau kita tengok kan, mana perasaan insan ni? Dia rasa seronok. Budak-budak kes buli. Jadi pening bukan sekadar mudir, bukan sekadar ketua, bukan sekadar wadah asrama, pening satu negara. Masuk TV, akhir sekali JPN pun panggil. Kenapa? Kes buli di sekolah. Tuan-tuan nak bagi laluan azan ke? Anda nak teruskan terus? Abang Khairil. Terus ya, terus 10 minit, lepas tu kita stop.
Yang lain kamu susun sendirilah. Ustaz bagi tahu A, B, C. Adik C. Yang negatif, gejala-gejala sosial yang kamu tak faham, penyelewengan anak-anak tadi. Dia kata ya, gambaran-gambaran talak yang boleh bawa kepada penyelewengan daripada sebab tadi. Sebab apa dia? Sebab hanya berpisah suami isteri, akhir sekali memberi kesan berlaku iaitulah kepada anak. Okey, C dulu. Dek, C. Sebelum kita baca sikit 1 3 2. Ya Allah, ustaz tengok dia tengoklah. C sayang. C. Cabul. Bagus. C cabul. D. Dadu main dadu tak ada masalah sangat kot. Dadah boleh. Jangan dadah pula engkau duduk ramas dadah orang perempuan. Okey, A B C D E. Ecstasy. Betul lah tu. E F. Fantasia bola madu. Akademi Fantasia lah. F E F G. Ganja pun ganja lah. Lepas G ni engkau. E F G H. Heroin lah. Ni M. Morfin. Engkau bilalah sendiri sampai habis daripada A, B, C, D, E, F, G sampai Z, zina. Jadi dia jadi satu problem bukan sekadar kepada keluarga, bahkan kepada negara. Kita baca sikit lagi dalam 5-6 minit muka surat 132. Sebagaimana yang sudah termaklum dan tidak dipertelingkahkan lagi bahawasanya si anak ketika mencelikkan matanya kepada dunia yang ada di sekitarnya, kiranya dia tidak mendapati ibunya yang menyayanginya dan tidak mendapati ayahnya yang menjalankan tanggungjawabnya dan memeliharanya dengan baik, tentulah dia akan lari daripada rumah lalu tertarik dengan penjenayahan serta cenderung kepada kerosakan dan penyelewengan, dan yang akan menyebabkan perkara itu lebih buruk lagi ialah apabila ibunya yang telah tertalak itu akan bernikah lagi dengan seorang suami yang baru, maka dengan itu biasanya anaknya akan terlantar dan tidak terpeduli lagi. Untuk ayah yang tak ada kitab, sebenarnya dia hurai begini je. Tak ada ayat, tak ada hadis, tak ada nakal, baca huraian selari. Jadi kalau nak baca saja, tuan-tuan pun boring. Kerana Tuhan bukan pembaca berita. Jadi dia buat pencerahan sikit. Adik-adik pun sama. Dia nak cerita pasal apa dia? Dia celak-celak mata, tengok-tengok ayah tak ada. Biasanya orang lain ada ayah, ada mama. Pergi hari anugerah cemerlang, APC, ataupun dia dapat student terbaik, tengok-tengok kerusi di sebelah kanan kosong, kerusi di sebelah kiri kosong, mak ayah tak datang. Kenapa? Adalah sebab yang tertentu. Orang lain bukan 2 kerusi cikgu bagi, 4 kerusi. Dia minta pula, cikgu saya nak bawa atuk saya nak join juga boleh? Cikgu pun pening kepala, tak apalah boleh. Lepas tu nenek pun nak pergi, dapat 1 aja A. Matematik A, peperiksaan akhir tahun. Buat 4. Atuk, nenek, ayah, mak datang. Tak apalah, cikgu nak raikan. Hak ni bukan 1 A, 10 A. Mak tak ada, ayah tak ada. Bagaimana perasaan dia? Padahal dia pelajar terbaik. Jadilah. Ayah tadi dah berpisah, macam-macam masalah. Ini contoh yang isu yang berlaku secara real dia. Kalau tak pun, mak ni sibuk dengan butik, sibuk dengan persatuan, sibuk ni. Tak datang anak. Bagaimana anak rasa dia ada duit banyak, dia ada segala-galanya, tapi dia tak dapat kasih sayang mak dan ayah. Sebab itu Imam Ghazali kata jangan biarkan anak-anak jadi yatim saat dia punya ibu dan ayah. Dia ada ibu, ada ayah. Sepatutnya yatim ni tak ada ayah. Yatim piatu bahasa kita, tak ada mak pula sebelum dia akhir balik. Bahasa Arab tak ada lah yatim piatu. Yatim ni maknanya dia kehilangan ayah. Ayah dia meninggal waktu sebelum dia akhir balik. Ni ayah ada, mak ada, tiba-tiba dia rasa yatim. Jangan biarkan anak kita jadi yatim walaupun dia masih punya ibu dan ayah. Kita tak peduli, buat ignore saja pasal APC dia, anugerah dia, hari kecemerlangan dia, dia dapat markah berapa, sukan dia champion ke, kita tak peduli. Sibuk dengan bisnes kita. Perempuan dia pun sibuk dengan persatuan. Akhir sekali jiwa dia jadi kosong. Dia tak nak luah dia punya rasa bangga dapat 10 A. Bagi tahu bibik je lah. Bila bibik pergi, bibik pun dia sibuk mengorak dengan cowok dekat sebelah sana. Dia pun pening tu tak. Sekali-sekali ada cowok tingkatan 5. Cowok tingkatan 5 ni ada rupa lah macam Zul Arifin. Dia punya bahasanya pick-up line. Pick-up line dia panggil. Kalah jab sepatu. Dia punya bahasa. Akhir sekali dia mula ikut pelajar tingkatan 5. Dia baru tingkatan 3. Mula couple, mula naik motor. Kenapa? Kerana jiwa dia kosong oleh seorang lelaki ayah tidak diisi.
atuk tak isi, abang tak isi. Dia beralih kepada lelaki juga. Lelaki itu bergelar buaya tembaga. Rupanya budak ni Casanova. Dia punya mengayak kawan tu. Jadi apa masalah? Dia share dengan pelajar lelaki ni. Dia panggil sharing is caring. Jadi dia boleh share apa-apa. Sekali-kali kawan tu boleh carry bawa macam mana. Pergi ke LCC lah bawa macam mana. Macam belangkas. Betul lah. Kosong jiwa budak tadi. Diisi oleh lelaki bukan ayah. Akhir sekali lelaki yang bukan mahram dia. Yang bergelar. Siapa dia dek? BF ya. Kamu panggil BF. Boyfriend. Kalau BFF. Boyfriend forever. Apa benda? BFF. Kalau FB? FB man. FB man. Aiman? FB. Facebook. Kalau BF. Boyfriend. Kamu ada GF. Girlfriend. Tak ada lagi. Tak apa. Kamu cari Hafizah. Ini ceritanya dia kata apa? Ceritanya budak tadi buka mata tengok keliling kelalanya semua tak ada. Tentunya lepas tu mak pula pergi kerja. Ustaz kalau nak baca ni boleh tapi dia jadi boring sikit. Gini, dia kata lepas daripada di antara hal yang lebih memuskilkan lagi apabila si ibu yang dalam keadaan miskin sudah tertalak, maka dalam keadaan serupa dia terpaksa keluar rumah untuk mencari kerja. Ini bermakna dia terpaksa meninggalkan rumah tangga, dan lebih tegas lagi bererti dia telah membiarkan anak-anaknya yang masih kecil terlantar di tengah-tengah jalan dikelilingi oleh fitnah-fitnah yang berlaku di siang hari dan didakap oleh peristiwa-peristiwa galak yang terjadi di tengah-tengah malam, sedang mereka terbiar tanpa penjagaan dan pemeliharaan. Kalau sudah begitu keadaannya, anak-anak itu apatah lagi yang dapat diharapkan daripada mereka. Pokok pangkal ialah kerana mereka tidak mendapat belas kasihan ayah dan penjagaan ayah ataupun pertanggungjawaban ibu dan ayah, dan tidak juga kasih sayang ibu ataupun pemeliharaan ibu ataupun pertanggungjawaban ibu. Bukan ibu tak boleh sediakan masak, bukan ibu tak boleh hajar mengaji untuk sampai masa, tapi ibu kena pergi kerja kilang. Waktu gaji baru 1,200. So, saya orang ni dah 3 bulan tak bayar. Bil air pun nak kena potong seumpamanya. Dia fikir banyak perkara. Akhir sekali anak tadi terabai lah. Tak apalah, biar Aiman berhenti sekolah lah, Aiman nak tolong ibu. Kerja kat mekanik aja. Tolong ibu kono-kononnya. Mula-mula pergi kat mekanik tu kerja biasalah. Memang betul-betul nak cari. Jumpa pula budak yang digantung sekolah, dibuang sekolah, kapla. Tahu kapla? Jumpa geng budak jahat lah. Dia pun mulalah isap rokok. Dia pun mulalah merempit. Akhir sekali nak tolong mak, bukan tolong anak, membebankan mak. Mak pula kalau kamu baca tadi kan, kemudian balik pada siang hari didakap dengan peristiwa-peristiwa galak di tengah-tengah malam. Mak pula janda tu body comel be. Janda anak 3, body 38, 28, 38. Fuyo. Balik tu moga-moga hak duda ke budak-budak. Wik. Budak kata dia duduk raba dia kat gangguan seksual dekat pejabat lah kan. Macam-macam kes. Jadi dia banyak konflik. Nak ajar anak sudah tidak terajar. Tapi kalau tak kerja, sewa tak boleh bayar. Kadang-kadang balik kerja sambung pula. Jadi apa? Jadi kadang-kadang kat pasar malam bolehlah 50 ya. Jadi rutin ini telah berubah. Dulu dia suri rumah yang boleh spend masa begitu banyak untuk kamu, sekarang dia galas tugas itu. Kena pula lelaki yang tidak bertanggungjawab. Soalnya lelaki tadi, suami tadi, walaupun dia berpisah dengan isteri, pertanggungjawaban dia terhadap kamu masih ada. Tapi Ustaz nak bagi tahu yang dia buat huraian selari ini betapa impak kesannya secara tidak rasa terkena kepada budak, dan insya-Allah kita akan sambung kronologi ini dan apakah solusi untuk menyelesaikan masalah penceraian suami isteri mengikut cara agama. Solusinya kalau tuan-tuan nak tahu, dia bangkitkan balik soal pertanggungjawaban. Dia kata apa dia? Islam dengan prinsipnya yang lurus telah memerintahkan kedua suami isteri supaya menunaikan tanggungjawab mereka dengan saling bantu-membantu. Jangan sampai perkara ini tidak terkendali lagi. Apa maksud Aiman perkara ini tidak terkendali lagi? Maksudnya jangan sampai lost control, sampai bercerai. Jangan sampai bercerai. Dia kata jangan sampai perkara ini tidak terkendali lagi, jangan sampai perkara ini tidak terhandle lagi, atau sampai kepada akibat-akibat yang tidak diingini. Lalu dia pun sebut tentang tanggungjawab. Sebulan depan kita tengok tanggungjawab. Kerana punca berlaku ni mungkin daripada pengabaian tanggungjawab. Sebelum nak bercerai tu, rupa-rupanya dia tak tunaikan tanggungjawab. Isteri banyak tak tunai, suami banyak tak tunai. Apabila nak bercerai, baru dia luahkan pada qadi ataupun kaunselor di paik pejabat agama tu. Dia bukan senarai 3-4 je. Ingat kau 3 je senarai. Tak bagi makan, tak bagi minum, tak bagi pakaian, tak bagi rumah. Apa ni saya pun dia luah habis semua. Saya kahwin dengan dia Tok Qadi. Rumah sewa ni 10 tahun, tak boleh saya bayar.
Dia luar. Hak tu pula dia kata pekakah dapur ni kalau saya tak jual nasi lemak, tak ada beras lah, tak boleh makan lah anak. Dia di luar banyak ni. Bukan sekadar dia tampar saya kalau tak seminggu sekali tak sah Tok Kadi. Ni biasa ni kes lebam mata 98 ni biasa. Contoh-contoh. Kes dia apa macam tak faham dia. Ni benjo pernah dulu benjo kat sini kena penampar, kena tumbuk. Dan saya pernah cabut gigi palsu. Dia tempeling saya Tok Kadi. Bukan sekadar dia sumpah seranah, dia hentak kepala saya dekat dinding. Dia adu banyak. Giliran Tok laki pun sama juga. Tok Kadi, kalau Tok Kadi nak tahu saya kahwin dengan dia, saya tidak pernah rasa nikmat seorang isteri. Kes lain ni. Hak tu kalau bahagian perempuan. Sebab saya kahwin dengan dia 3 tahun ni, saya tak boleh sentuh dia. Sebab adalah macam-macam juga si perempuan ni. Ingat ya, I kahwin dengan you, I tak nak beranak dalam tempoh 5 tahun. So tak mampu jimat bang, mampu tengok. Ada je ni dia buat salah, macam pelakon juga. Kenapa? Nak jaga body. Kan mengandung jadi mak boyong macam tu. Kadang-kadang. Bukan sekadar, ni pula dia mengandung. Saya tak ada masalah. Saya dengan dia okey, hubungan batin. Tapi sejak saya kahwin dengan dia, tak pernah masuk untuk saya. Kalau saya nak makan pun kat kedai. Ni 5 tahun saya kahwin, tak pernah saya rasa masakan dia. Hal tu pula tak puas hati. Memang masuk okey, jahit okey. Tapi saya kahwin dengan dia. Saya pergi pejabat pukul 8.30, 8.45 jantan mari ambil dekat belakang gigolo mana dah. Saya tengok ada rakaman, ada motor besar. Hal dia pula mengadu. Macam-macam jadi konflik. Jadi senarai pertanggungjawaban ikut kepada kes. Wal-i'azubillah. Moga-moga suami kita tidak begitu, wahai sang isteri. Moga-moga isteri kita tidak begitu. Tapi dia nak sebut rupa-rupanya punca salah satunya bab tanggungjawab. So bulan depan kita tengok pertanggungjawaban untuk kita muhasabah bersama. Dimulakan dengan tanggungjawab siapa ni Aiman? Hari ni Ustaz sebut nama Aiman dia. Sebab Aiman tak kisah. Ya Aiman. Aiman, muka surat 133. Aiman tanda. Bulan depan kita baca yang atas sekali tu. Antara tanggungjawab isteri. Tanda sayang. Yang lain pun tanda. Okey, tanggungjawab isteri ialah taat kepada suami secara benar. Kita akan kupas bulan depan betul-betul game over. 8.59. Anda kena tamat pukul 9. 8.59 dah. Pukul 9. Tuan-tuan tak boleh lajuk sangat. Yang baik daripada Allah, yang kurang baik itu kelemahan ana. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.